Al-Fatihah. Amin. Iya kan. Alhamdulillah zahara ad-dinul mu'ayyad. ظهر الدين المعين بظهور النبي أحمد يهنانا بمحمد ذلك فضل من الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله شكرا ولك المن فضلا نستغفرك يا حي يا قيوم. صل وسلم على علمك على عبدك رسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته وأصلح شؤون أمته فرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أبواب الفهم والحكمة كما فتحت على أنبيائك وأوليائك من عبادك الصالحين. وهيت التعلم والتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة إلى الهدى والدعاة إلى الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدار إن شاء الله تعالى. ثم أيها الأخ الكريم، إن كان لابد لك من وللمرشد إما لينقذك أو لينقلك أو ليسكنك بإذن الله تعالى فعليك بالعلم عن أمارة الشيخ المرشد، لأن التصوف ابتلاء بكثرة المدعي وقلة أهله. وقد قال هجويري وقد قال الهجويري رحمه الله تعالى والناس من هذا في درجات الثلاثة: صوفية ومتصوف ومتشبه. فالصوفي من فنى عن نفسه وعاش بالحق، من نجا من قبضة الطباع واتصل بحقيقة الحقائق. والمتصوف من يحاول الوصول إلى هذا المقام عن طريق المجاهدات وحال أن يصح من سلوكه محتذيا حظ الصوفية. أما المتشبه فهو من يتشبه بالصوفية من أجل المال والثروة والجاه والعرض الدنيوية، وليست له معرفة بالصوفية أو تصوف والعياذ بالله. Baik, hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk di dalam bab yang paling penting di dalam seseorang itu kembali ataupun menjadi seorang yang salik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh kau di sendirian. Dia mesti ada yang membimbingnya. Mesti. Daripada awal dia sebut, daripada awal permulaan hidayah tadi, sampailah dia sampai kepada bab berjaga-jaga terhadap dugaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tadi mesti dibimbing oleh guru-guru. Sebab itu kita akan dapati mana yang ta'alluq dengan guru dia, irtibat qawiyah bisyekh, segala perkara dia akan maklumkan pada guru dia. Tak wajib pun, maknanya guru dia pun tak perintah apa-apa kau cakap dengan aku, tak boleh cakap mana, tak ada. Tapi kita sebagai murid yang kena iktiraf
dia sebagai guru kita. Kalau dekat rumah kita ini mak ayah kita lah, tapi dalam ilmu kita kena ada guru mursyid. Kita kena ada guru mursyid. Sebab kalau tak ada, keputusan kita pun tak pasti. Itu berdasarkan hawa nafsu ataupun berdasarkan keperluan. Tapi kalau ada syekh, kita ada syekh walaupun keperluan, tapi bila ada syekh, maknanya kita punya keputusan yang kita lakukan tersebut insya-Allah berdasarkan iman dan takwa. Sebab para guru mursyid ni, mereka ini tidak akan membuat keputusan melainkan ditimbang dengan apa dia? Dengan ilmu. Ilmu sama ada ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ditimbang dengan ilmu syariat. Ditimbang dengan ilmu. Dia tak ada kita tanya kau buat macam ni, tak ada. Dia akan pertimbangkan. Dilihat daripada semua sudut. Jadi guru mursyid ni bukan boleh jadi-jadi. Dia mesti seorang guru yang melalui marhala-marhala mujahadah, marhala-marhala yang kita sebutkan tadi, dia dah lalui dalam kehidupan dia, sehingga tahap dia kenal sini. Kalau sebab ni live kita tak boleh nak sebut sembarangan kan. Kalau kita sebut dia nanti jadi masalah pula. Tak apalah. Sekarang ni isu macam-macam. Sebut pelik sikit, habis masjid ni nanti kan viral lagi, masalah. Viral, ajaran sesat masuk. Jadi biar benda-benda yang jelas kita sebutkan. Bila dah ada live ni dia macam itulah. Dan sebab itulah sebahagian guru-guru bila ada live ni dia tak boleh. Sebab bukan masalah tak betul, tapi disebabkan ada orang kadang-kadang yang tengok tak betul. Macam tuan guru kita lah. Sebab kadang ada yang orang tak faham, yang tak sesuai. Baik. Jadi ini peranan guru mursyid ni. Tengok hikmah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dia ada dekat tengah-tengah ni. Dalam percetakan peranan guru ni tengah-tengah. Hikmah susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala macam tu. Sebab apa? Daripada awal sampai akhir ni kan, semua tadi mesti ada bimbingan guru. Kita ni walaupun dah berumur macam ni, tapi kita dalam bab kerohanian, dalam bab kita mencari jalan kehidupan kerohanian kita macam budak-budak yang tak tahu apa-apa. Budak-budak dia tahu keinginan dia je, tapi dia tak tahu mana yang memudaratkan dia, mana yang memberi manfaat kepada dia. Jadi macam itulah kehidupan kita. Kita tak tahu mana yang baik. Maknanya dari sudut zahirnya kita ni memayis lah, baik dan buruk kita tahu. Ini yang zahir depan mata kita. Tetapi di sebalik diri kita ni, di sebalik kehidupan ni, dia ada perkara yang dipandang dengan apa dia? Bukan dengan mata kasar, tetapi dengan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang yang apa dia? Sudah mencapai tahap
dia dapat ilmu laduni. Jadi guru-guru mursyid ni macam ni, dia membimbing orang. Sebab tu kadang-kadang sebahagian daripada kita jumpa, oh ini guru kasyaf kan. Dia kasyaf tu bukan kasyaf main teka-teki je kan. Dia diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pun belajar dan dia tahu. Dia sebab tu kadang-kadang guru mursyid ni dia tak tahu pun apa pasal peribadi kita. Tapi sebab dia mursyid, Allah jadikan lisan dia ni orang yang datang jumpa dia sesuai dengan keperluan orang tersebut. Sesuai. Tapi memang itu orang kasyaf tu macam tu. Jumpa dia cakap, dia akan bagi tahu apa yang kita perlukan. Ini guru mursyid. Allah jadikan dia wasilah untuk sampaikan yang sepatutnya. Dan kebiasaannya kita sendiri pun mereka ini guru-guru mursyid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka ni yang dah biasa dengan ketaatan, biasa. Jadi janggal bagi mereka ni kelalaian dan kemaksiatan. Sebab apa? Ini dah puluh tahun dah mereka tinggalkan, bertahun-tahun dah mereka tinggalkan. Jadi kehidupan mereka ini sangat sensitif dengan perkara-perkara yang melalaikan. Mereka sangat peka. Jadi kalau ada orang lain yang tak biasa dengan mereka ni, bila datang jumpa, jadi dipanggil. Dia rasa iman tu diorang boleh bawa orang-orang yang ahli maksiat. Sebab apa? Kehidupan mereka ni, hati mereka dah biasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini di kalangan orang-orang mursyid. Dia macam kita lah, yang mana member kita dah biasa, hati kita okey. Tapi bila orang lain yang datang, kita pun, sebab dia tak biasa dengan kita, kita baru nak cari persamaan. Jadi kalau orang dalam bab-bab yang macam ni, kerohanian kan, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ni, mereka pun ada link mereka. Walaupun tak kenal, tapi link mereka melalui hati. Macam kita tadi kan, kalau kita tak kenal, dia datang dengan kita, lepak kita pun bergaul pun macam biasa je. Tapi bila dia tu tadi bergaul dengan kita, kita rasa kita dapat detect dia ni boleh masuk dengan kita, akhirnya kita akan bergaul macam biasa. Tapi bila tak dapat detect lagi, kita kata tak boleh, orang lain adalah. Kita cerita pun tak boleh cerita yang lebih-lebih kalau dengan orang. Tapi bila kita dah biasa, tak ada masalah. Jadi mereka ni pun guru-guru macam tu, guru-guru mursyid. Kehidupan mereka dah biasa dengan ketaatan, sehingga bau-bau kemaksiatan tu mereka terhidu. Sebab itu tidak heran ada sebahagian guru-guru mursyid ni yang tegas, yang garang. Kalau sampai dengan dia, dia marah kita tak pasal-pasal. Jadi guru-guru mursyid ni sifat mereka berbeza-beza. Sifat mereka ni berbeza-beza. Maksudnya cara mereka tu berbeza-beza dari sudut mentarbiah mad'u mereka, murid mereka, berbeza. Ada yang jenis rahmah, ada yang jenis tegas. Jadi masing-masing. Tetapi Allah jadikan mereka guru mursyid.
Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka guru mursyid. Nah, jadi disebutkan oleh tuan guru kat sini apa peranan guru mursyid ni. Sebutkan wahai saudaraku yang mulia. Sebutkan in kana la budda laka min walil mursyid. Jadi senang ceritalah, kalau engkau ni nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, la budda laka min walil mursyid. Wajib engkau, mesti engkau ada guru mursyid. Sama ada guru apa yang tugas guru mursyid ini, ataupun apa yang kita nak daripada guru mursyid ini, liyunqidhuka, untuk sedarkan kita, bangunkan kita, ataupun pindahkan, tukarkan kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kita ahli maksiat, dia mampu dengan izin Allah bimbing kita sehingga kita menjadi ahlillah. Tetapi dia bimbing kita ini, dia tak ada terus-terus. Kau baru sehari dua taubat, dia bagi kau terus, okey kau kena uzlah 40 hari tak boleh makan nasi. Tak ada. Guru mursyid yang betul-betul tak ada macam tu. Dia bagi kita ilmu syariat. Dia berikan, ajarkan kita ilmu syariat. Sebab tu dan kitab ini pun nak bagi tahu, sebelum kita memegang tariqah ataupun beramal dengan amalan tasawuf, kita kena mendalami apa dia, ilmu fiqh, ilmu syariat, ilmu tauhid. Sebab apa? Amalan tasawufnya kuat, tetapi tauhidnya tak ada. Macam mana pula tauhidnya tak ada sedangkan amalannya kuat? Dia tak memahami ilmu tauhid sehingga dia melampaui dalam amalan dia. Melampaui macam mana? Tidak, dia sudah melanggar batasan daripada syariat. Contoh, dia punya kalau masalah dalam ilmu tauhid ini, masalah ilmu dia bercakap pasal Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan berdasarkan pertimbangan ilmu, ataupun bukan berdasarkan apa dia, bimbingan guru tentang, dia tak ada belajar tauhid lah, senang cerita. Sedaplah dia cakap, dia cuma ikut guru-guru punya cakap, ikut-ikut dia. Contoh, setiap kali percakapan dia, ini kereta awak beli mana, kita tanyalah. Allah bagi, Syekh Allah bagi, semua Allah bagi, kan? Memang betul dia cakap tu, tapi dia merosakkan muamalah sesama kita lah, kan? Kita tanya Allah, betul lah, kita memang tahu Allah bagi. Nah, dia ikut-ikut dia, jadi macam tu, sehingga merosakkan muamalah kita sama manusia. Kita tahulah Allah bagi, tapi faham tak? Ataupun buat perkara-perkara yang boleh panggil, ada beberapa perkara yang berkaitan tauhid ni, kita pun tak tahu. Kalau tak tahu, tak ada ilmu, dia boleh terkeluar daripada batasan dengan sebab cara-cara dia beramal. Buat ni contoh, senang ceritalah, dia tak ada niat nak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pun. Kalau ahli sufi ni, bukan di kalangan orang bukan Islam pun ada juga sufi mereka,
tapi sebab tak kenal tauhid. Kan? Kalau ada sebahagian agama tak mandi tu adalah orang paling sufi. Tak mandi tu orang paling sufi. Yang tak pernah mandi, yang tak pernah basuh rambut dia, bagi mereka ini sufi. Sebab apa? Dia fitrah, masih fitrah, masih sejak lahir macam tu, kan, tak pernah mandi. Ada agama yang macam tu. Jadi kalau kita pun orang Islam, kalau tak tahu tauhid, kita mudah ditipu oleh syaitan. Mudah ditipu. Tengok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika mana dia tanya syaitan, ya Abdul Qadir, hari ini aku sudah tamatkan kewajipanmu di dalam menunaikan kewajipanmu, kefarduanmu kepadaku. Engkau bebas hari ini. Ini kalau tak ada ilmu tauhid, terima kasih Allah, terima kasih. Padahal iblis datang. Syekh Abdul Qadir Jailani pun ambil tanah, campakkan dekat iblis, laknatullah. Kalau tak ada ilmu tauhid, habislah. Kalau ada ilmu tauhid, dia tahu, dia peka, dia boleh baca ni tipu daya syaitan ataupun tidak. Dia boleh tahu ini amalan ada amalan, ada takaburnya, ada riaknya, ada ujubnya. Itu penting belajar ilmu tauhid. Jadi kembali kepada Allah, guru-guru mursyid ni akan bimbing kita, akan bangkitkan kita dengan didikan ilmu-ilmu syariat. Akhirnya bila orang belajar ilmu syariat, kita tengok kehidupannya sufi, tetapi zahirnya apa dia? Mengikut syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada dia bercakap pelik-pelik. Kebanyakan yang bercakap yang pelik-pelik ini mengalahkan guru mursyid, kebanyakannya tinggal solat, ataupun tak tinggal solat tak apa, tapi tak mengaji. Ajak datang kuliah tak nak. Orang belajar ilmu tauhid tak nak. Dia kata dia tahu benda-benda ni semua, saya tahu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Kemudian apa disuruh? Fa'alaika bil ilm. Hendaklah engkau mengetahui apa dia tingkatan-tingkatan, ataupun disebutkan sini apa dia? Maka wajiblah ke atas engkau mendapatkan ilmu tentang ciri-ciri guru mursyid, lantaran bidang tasawuf telah dibalai oleh sangat ramai apa ni. Baik. Jadi wajiblah ke atas kita ini mengetahui ciri-ciri guru mursyid ni. Sebab apa? Dah ramai, kerana tasawuf ini dah ramai yang mengambilnya daripada guru, kononnya itu guru mursyid, tetapi menjadi balak kepada mereka, menjadi musibah, menjadi musibah. Nasallallahu salama wal afiyah. Zahirnya macam guru mursyid, kan, tetapi dia ahli maksiat. Dia ahli maksiat. Jadi ada sebahagian tempat macam tu. Apa dia? Tasbih, berzikir tapi keliling perempuan. Kan? Orang nak sebut negara pun macam tak berapa nak sedap. Sebab dekat situ pun tempat dia ramai orang alim, ramai orang-orang soleh. Tapi macam itulah, di tempat tu pun ada benda-benda yang teruk. Kan? Ini syekh,
tapi pegang perempuan seksi. Jadi susah. Jadi guru kita, sebahagian guru saya lah, kalau dia kata saya tak ada perasaan dengan perempuan, saya ni guru, dengan perempuan ni saya tak ada perasaan. Ini penipu, ini paling syaitan lagi. Ini iblis lah dalam dia. Sebab apa? Tak ada perasaan dengan perempuan. Habis tu kau pegang perempuan tu buat apa? Kau tengok perempuan buat apa? Jadi macam tu lah. Dia tak ada. Kalau bab lelaki ni ataupun perempuan dengan lelaki dia, sebab dia itu memang untuk kita, kan? Jadi tak boleh kita nak mengatakan saya dah tak ada keinginan dengan perempuan ni. Ni pembohong. Baik. Sebab apa? Dah ramai orang yang tertipu dengan guru mursyid ataupun diri dia sendiri ditipu, mengaku saya ni guru. Dah dekat sini ada, dekat Malaysia ni. Saya sebut kat sini ke kat mana, tapi sebab live ni saya tak boleh nak sebut. Tapi mungkin semua dah tahu, tapi tak tahulah tahu ke tidak. Cuma saya boleh sebut dah, kalau jumpa orang ni kena hati-hati. Sebab penampilan dia dengan muka dia pun macam orang-orang Syria macam tu sikit-sikit, kan? Nanti tanya, mungkin ustaz ni kenal. Kenal Nanti saya sebutkan ciri-ciri dia. Saya tak sebut dah, nanti live ni nanti boleh masalah. Sebab dia pengikut dia pun di kalangan orang-orang kaya, dan orang yang belajar agama pun ada ikut dia. Bahaya. Apa dia? Dia datang Melaka juga dulu. Dia datang Melaka tu, rumah yang besar dekat Pulau Besar tu dia sewa untuk dia dengan pengikut dia. Jadi ini bahaya. Baru-baru ni dia ada keluar satu kenyataan, tapi dia ni memang memaki tu memang mulut dia lah, menganjingkan orang, mengibliskan orang, semua. Dia tak kira dia pemimpin ke, ustaz ke, semua dia sapu. Ini anjing babi. Lepas tu dia maki lagi, maki yang tak sepatutnya lah, kan? Lepas tu dia ni jadi mengajar zikir nafas. Jadi kalau siapa yang dia bagi zikir nafas ni, dia ada saman dia kalau tak betul. Dia saman. Hari tu berapa juta ada saman dia kepada dia punya pengikut-pengikut ni. Jadi kalau yang tak tahu tentang guru-guru mursyid, habislah. Ramai pengikut dia, siap kalau dia berjalan bawakan payung untuk dia. Haji kenal Itu lagi dahsyat dia ni. Tengok, saman RM205 juta. Nafas para aulia terisi, diisi, berisi. Wahai insan yang bernapas seperti babi, keldai, ular, anjing, kera, binatang liar, isilah nafas dengan zikrullah. Hanya mengambil masa 7 minit. Sesudah tu nafasmu akan hidup selama-lamanya dengan zikrullah. Baru 7 minit zikir, lepas tu insya-Allah selama-lamanya engkau berzikir kepada Allah. Haji. Kemudian selepas talqin, kalau nafasmu tak hidup, anda dibenarkan saman kami RM205 juta. Kerana ayat perintah zikrul anfas ini wujud dalam surah 7 ayat 205. Dia pandai-pandai dia nak saman orang mengikut yang termaktub dalam Al-Quran tu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi dia punya pengikut ni masya-Allah. Saya pun Mahathir pun pernah jumpa dia. Bahaya dia ni. Bahaya.
Ini sesat memang. Dia pergi Yaman pun mengaku-ngaku kat sana. Sana wali-wali Allah lagi banyak. Orang tak pernah iktiraf dia pun. Lepas tu dia cerita kat orang, dia ni kewalian dia diiktiraf. Macam itulah. Orang ahli tarim tak ada nak mengiktiraf kau wali ke tidak wali. Kalau wali dia orang ikut kau. Kalau kau tak wali dia tinggalkan. Kalau tak pun dia bagi nasihat. Jadi wajib kita kenal apa dia ni, ciri-ciri guru-guru mursyid. Kalau tak dia tipu kita hidup-hidup je. Macam tadi lah, kalau orang yang dia kata kalau tak sampai nafas lagi kena saman 205 juta. 205 juta dia saman. Dah dapat zikir nafas tu selama-lamanya, insya-Allah hati tu berzikir kepada Allah 7 minit kalau dapat lah. Nanti masa dah habis nanti baru saya sebut, kena tutup ke baru saya sebut nama. Kemudian waqad qala Al-Hujwairi rahimahullahu taala berkata, manusia dalam perkara ini adalah berada pada 3 peringkat sahaja. 3 peringkat. Ahli sufi. Yang pertama ahli sufi, iaitu para mutasawwif, maknanya yang beramal dengan kesufian. Dan orang yang kedua, dan orang yang menyerupai ahli tasawuf. Ahli sufi, yang pertama ahli sufi, yang kedua para mutasawwif, dan yang ketiga orang-orang yang menyerupai tasawuf. Baik, itu 3 tadi. Yang pertama ahli sufi, yang kedua mutasawwif, dan yang ketiga yang menyerupai tasawuf. Baik. Siapa dia ahli sufi? Ahli sufi ini ialah orang yang telah lebur dari pengaruh tuntutan dirinya, lantas dia hanya hidup dengan kehendak Tuhannya. Maknanya ini dah hidup fana, dipanggil dia dah tak, keinginan diri dia itu dia tak ada lah. Ini betul, dan ini tercapai bila seseorang itu mengetahui tentang ilmu syariat. Barulah betul dia serahkan, dia tak mengutamakan keperluan dirinya sendiri. Maknanya apa yang dia lakukan semuanya atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengikut syariat. Mengikut syariat. Ada juga yang jenis macam ni, kononnya ahli sufi kan, tapi yang ahli sufi ni 4 isteri. Yang ni bukan 4 isteri, kahwin lepas tu dicerai. Yang ahli sufi ni bila kahwin isteri ramai, jaga betul-betul. Yang ni tak ada, ahli sufi tapi kahwin cerai. Mudah menipu orang. Jadi ahli sufi ni dia disebutkan sini dia lebih mengutamakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia orang yang ikut syariat lah, yang betul-betul jaga syariat, jaga takwa dia, menjauhi perkara yang haram. Jadi begitulah ahli-ahli sufi. Tetapi ada beberapa perkara mungkin kita nampak ini macam tak masuk akal, ini macam sebab itu luar pengetahuan kita dah. Luar pengetahuan kita, dan kita tak boleh ukur cara dia memahami syariat dengan kita. Sebab dalam ahli tasawuf ni dia bukan saja memahami ilmu syariat, bahkan dia memahami ilmu tauhid. Macam Tok Kenali. Kan ada cerita dia punya kaki tu dah ada ulat. Masa dia ambil wudu apa sebelum dia nak solat, dia keluarkan cacing tu kan.
Lepas tu ini pun tak boleh nak sebut jugalah. Ini saya dengar lah, tapi tak apalah. Ada ulama dia macam tu, dia keluarkan dia punya cacing tu. Lepas pada tu dia masukkan balik. Sebab apa? Rezeki Allah dia letakkan di dalam ni. Kita tak boleh ikut pula macam tu. Tak boleh. Sebab itu kedudukan orang lain, berbeza. Tak sama dengan cara kita. Kita pun tak boleh nak ikut. Banyaklah kita tak ikut amalan mereka baca Quran. Sehari khatam. Kita paksa juga nak sehari khatam 24 jam tak habis kita baca. Diorang betul-betul memang jaga amal. Jadi apa dia ahli sufi paling penting kat sini? Telah lebur dari pengaruh tuntutan dirinya, lantas hanya hidup dengan kehendak Tuhannya. Ini ahli sufi, Masya Allah. Tak ramai, ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun tak tahu, kadang-kadang dia ni ahli sufi, nampak biasa je, tak adalah pakai serban, tak adalah, tapi dia memang orangnya ahli sufi. Kemudian dia bukan mengaku saya ni ahli sufi dan mursyid. Tak ada mursyid, dia tak ada mengaku dia mursyid. Baik. Kemudian dia adalah orang yang telah melepaskan dirinya dari cengkaman tabiat kejadiannya dan telah dapat berhubung dengan hakikat bagi segala hakikat yang ada. Macam ni. Ini siapa mereka ni? Ahli sufi. Ahli sufi. Maknanya tabiat kehidupan biasa manusia berbeza dah dengan tabiat kehidupannya. Berbeza. Jadi kita jangan ukur dengan cara kita. Itu biar dia dengan kehidupan ni. Tapi insya-Allah kalau mereka ni, sebab ada yang sebahagian ahli sufi ni, mereka ni ataupun ahli-Allah, mereka ni dan benda ni sangat susah lah nak disebut-sebut pun susah. Sebab ada orang ni dia tak suka tentang ilmu tasawuf ni. Jadi dia boleh menyesatkan kita pula. Tapi nak bagi tahu dekat sini, bila orang yang jadi ahli sufi ni, tabiat kehidupan dia tak sama dengan kehidupan kita. Si nak bagi gambaran tu pun dia agak takut kita salah bagi penjelasan. Sebab apa? Dia dah berhubung dengan hakikat. Jadi kalau orang yang tak faham, yang nak terangkan pun boleh jadi sesat. Dan apatah lagi kalau orang yang dah jadi ahli sufi, memang ramai lagi orang sesat kan. Tapi benda tu kalau kita tak nampak, macam itulah. Sebahagian ada beberapa tempat dan nasihat daripada guru-guru kita yang dekat Yaman, ada ahli sufi ni, dia ni majzum panggil. Nampak macam orang dah tak ada akal, tapi solat dia jaga, tak buat maksiat kan. Tetapi kehidupannya berbeza, sangat-sangat berbeza. Sebab tu kena hati-hati kalau pergi depan orang, jangan buat hal yang dia doa yang tak betul untuk kita, habis kita. Sebab doa-doa ni mustajab. Contoh, dekat Yaman ada seorang, dia jual kitab, harga dia 2-3 kali ganda, tapi orang tak pernah marah pun dia. Orang tak pernah marah. Kalau contoh harga kitab RM5, dia jual RM30. Harga kitab RM20, dia jual RM100 kan? Orang tak marah dia pun. Ini dahsyat lagi, dia jual gambar dia pun dia jual. Tapi dia Masya Allah, habaib pun memang hormat dia.
Tapi dia duduk tepi jalan je. Dia nak pergi mana-mana tumpang orang. Setiap hari rumah dia lebih kurang 40 minit dah. Sejam setengah lebih kurang dia ulang alik rumah dia. Tapi dia tumpang orang je. Orang kalau tengok dia memang ambil dia terus. Akan ambil dia sebab dia tahu ni Al-Habib Hussein Al-Haddad. Lepas tu kalau dia jual kitab, kita kata Bib, kita duit tak cukup lah, tak ada duit ke, dia bagi kita duit. Dia betul kau tak ada duit, ambil ni, dia bagi kita duit. Kita tak. Kau kata tadi tak ada duit, habis tu macam mana ni, kau menipu ke apa ni? Dia jadi macam tu pula. Tapi dia bagus. Lepas tu satu lagi, ini dah makam lain-lain. Tapi kita tak boleh. Kita jangan ukur macam kita, kefahaman kita lah. Dia kalau kita pergi, dia ada tulis kertas, dia conteng. Lepas tu dia cakap apa? Baca. Mana kita boleh baca? Sebab dia conteng. Tapi ada ulama, dia faham apa yang Syekh ni tulis. Dia pun dah tak nampak dah. Dia minta kertas, pen. Baca. Nanti bagi dengan guru kau. Kirim salam kat dia. Lepas tu kau datang, dia tak ada minta. Dia tak ada apa ni, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi harap-harap dia tak jadi sesat lah. Bukan dia sesat lah, tak. Ini rakaman ni. Jadi dia kalau pergi kena bawa dolar tau, duit dolar. Saya tak sebut kat mana, tapi kena bawa duit dolar. Dia datang, kau bawa duit dolar tak ni? Tapi orang tak marah. Dia saya pun pelik. Kita kata dia minta $200, $300. Dolar orang bagi. Duit aman dia tak ambil. Duit biasa selain daripada dolar dia tak ambil. Kan? Dahsyat. Kalau nak cerita pelik lagi, Masya Allah, orang ni kalau menipu, dia duit tak ada lah. Duit dalam akaun kau pun akan hilang. Sebab diorang ni, itu yang hakikat tadi tu. Tu cakap tak ada, hakikat dia hilang. Lepas tu ada yang datang, macam-macam lah diorang ni. Jadi tak boleh, kita tak sama kehidupan kita dengan mereka. Tapi Masya Allahnya orang sayang diorang. Itu yang pelik. Kita cuba buat-buat. Tak apalah, bukan dolar Amerika lah, dolar Singapura yang kita minta. Mengamuk orang dengan kita. Nak bagi tahu apa kehidupan mereka ni, Allah dah mudahkan. Dan diorang pun tak pernah susah dengan kehidupan mereka. Dia miskin, dia tak heran kemiskinan dia. Yang penting hubungan dia dengan Allah tu, dia mesti kaya. Tapi dia buat apa dengan duit tu? Dia bagi orang-orang tu, orang-orang susah pula. Macam Habib Ali Batu Pahat lah. Rumah sewa je. Orang bagi dia duit, jutawan pun bagi dia beratus ribu. Tapi bagi dia tak ada masalah, dia tak ambil. Ambil pun campak je. Orang lain datang, 10 ringgit, 100. Habib Ali Batu Pahat. Sebab apa? Diorang ni dunia kepentingan diri diorang ni tak ada. Diorang sangat-sangat menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita simpan yang ni untuk minggu depan. Waktu dah terlajak sangat. Sebab sekarang ni dia punya apa ni, panggil, nak menerangkan tu masih belum selesa lagi. Masih belum
masih belum selesai. Nanti biar saya insya-Allah minggu depan. Minggu depan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli sufi ataupun yang mutasawwif, yang berusaha menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Zahir dan batin. Tak nak yang batin saja, yang zahir saja. Zahir dan batin. Ada yang zahir je tapi dia ahli maksiat. Menipu macam-macam lah. Jadi mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan guru-guru mursyid dan dijauhkan kita daripada guru-guru yang ciplak, yang tiruan. Mudah-mudahan kita dibagi guru yang original. Sebab kalau ciplak ni cepat rosak, kalau tiruan ni cepat rosak. Walaupun dia kopi ori, kita tak nak, kita nak original daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. والعافية منكم.